Warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini Cikgu Sejarah dapat meneruskan tajuk pembelajaran kita pada pagi ini secara PDPR lah. Cikgu rakam video ni deh supaya pelajar senang nak rujuk nanti deh. Okey, tajuk kita hari ini tajuk 9.5 lah. Tajuk 9.5 iaitu cabaran mengukuhkan dasar luar negara kita lah. Jadi bila belajar tajuk ni, pelajar akan dapat memerihalkan cabaran dalam pengukuhan dasar luar Malaysia. Mana cabaran tu kapur cabaran ya perlu dihadapi oleh negara kita Malaysia lah dalam melaksanakan dasar luar. Okey, sebagai pengenalannya, pertama tahun 1970-an dasar luar Malaysia memasuki fasa baru. Yang keduanya, perubahan berlaku dalam ekonomi, sosial dan politik pada peringkat antarabangsa turut memberikan kesan kepada negara kita lah. Yang ketiganya, tempoh masa ini menjadi penting dalam sejarah dasar luar Malaysia, merupakan tempoh pengukuhan serta uji kemampuan Malaysia menghadapi cabaran baru meliputi pelbagai aspek iaitu politik, pertahanan dan ekonomi menguji negara kita dalam pelaksanaan dasar luar, memberikan satu cabaran yang sangat hebat kepada negara kita lah. Okay. Seterusnya, cabaran mengukuhkan dasar luar Malaysia. Dasar luar Malaysia ni dari segi politik, cabaran mengukuhkan dasar luar dari aspek politik. Yang pertamanya, cabaran politik pada peringkat antara bangsa. Cabaran politik antarabangsa sangat besar dalam mempengaruhi dasar luar Malaysia. Dia mempengaruhi dasar luar Malaysia. Malaysia mengamalkan dasar berkecuali apabila menjalinkan hubungan dengan negara luar tanpa mengira ideologi. Maksudnya sini Malaysia, dasar luar Malaysia ialah dasar berkecuali, tidak menyokong mana-mana pakatan tera. Malaysia menjalankan hubungan dengan semua negara lah tanpa mengira ideologi, tak kira negara tu negara komunis ke, negara sosialis ke. Jadi Malaysia tak menjalankan hubungan tanpa mengira ideologi sebab untuk kepentingan negara kita tidak terlibat dengan pakatan ketenteraan. Malaysia ni negara aman, berkecuali dan bebas zafan. Tahun 1974 Malaysia menjalankan hubungan dengan China. Walaupun China sebuah negara komunis, tapi Malaysia tetap menjalankan hubungan dengan China lah bermula tahun 1974 sebab demi kepentingan negara kita lah, melalui lawatan oleh Tun Abdul Razak Hussein ke negara tersebut. Walaupun kita anti komunis, tapi kita menjalankan hubungan dengan negara yang mengamalkan prinsip komunis dalam negara mereka lah. Itu cabaran kita lah. Cabaran juga tu memberikan satu cabaran. Yang kedua, cabaran politik pada peringkat serantau lah. Cabaran politik pada peringkat serantau. Perluasan pengaruh komunis di Indochina telah menyebabkan ketidakstabilan kepada rantau Asia Tenggara. Keadaan ini memberikan ketidakstabilan. Kita menjalankan hubungan dengan negara komunis, tapi komunis menyebabkan ketidakstabilan di Asia Tenggara lah. Berlakunya kebanjiran pendata asing Vietnam ke Asia Tenggara lah, termasuk ke negara kita lah. Lama dulu cikgu duduk Patah Tabuk. Setiap hari ada kapal daripada Vietnam masuk ke perairan negara kita lah. Tentera mengawal kawasan pantai kita tu. Malaysia turut terkesan dengan perkembangan tersebut. Itu memberi kesan kepada negara kita lah. Tahun 1976 Malaysia menggerakkan usaha menyokong sidang kemuncak ketua-ketua negara ASEAN di Bali, Indonesia, membincangkan pergolakan di Indochina pada masa hadapan serta rantau Asia Tenggara. Maknanya Malaysia menyertai lah gerakan ni, gerakan untuk orang kata membincangkan masalah di Indochina serta masa hadapan Asia Tenggara. Itu cabaran Malaysia lah. Cabaran dari segi antarabangsa, cabaran dari segi politik. Okey, seterusnya cabaran mengukuhkan dasar luar, soal pertahanan negara kita lah. Cabaran Malaysia dalam mengukuhkan dasar luar. Yang pertamanya,
tahun 1971 Anglo-Malaysia Defendant Agreement AMDA, perjanjian antara Malaysia dengan Britain ditamatkan. Jadi dulu Malaysia ada pakatan tentera lah dengan Britain, tapi pakatan telah ditamatkan lah. Maknanya nak kukuhkan dasar luar kita tamatkan sebab kita tak ada komen ni dah. Jadi benda tu boleh dihapuskan. Kemudian 15 hingga 16 April tahun 1971 Malaysia menandatangani perjanjian pertahanan baru Five Power Defences Agreement FPDA atau perjanjian pertahanan 5 negara yang melibatkan Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dan Australia. Ini semasa peristiwa gayam Malaysia lah. Malaysia terpaksa minta bantuan negara Commonwealth lah. Sebab semua ni terlibat dengan negara-negara Commonwealth, Australia, New Zealand, Britain, Malaysia. Semua tu negara-negara Commonwealth. Kemudian Malaysia juga yang ketiganya, Malaysia akan memperolehi bantuan teknikal dan latihan bersama bagi mengukuhkan pertahanan dan keselamatan negara melalui FPDA. Keempatnya, Malaysia turut bekerjasama dengan negara ASEAN dalam memperkuatkan pertahanan dan keselamatan rantau Asia. Buat bekerjasama dengan negara-negara ASEAN lah. Negara ASEAN ni kita lah, Malaysia, Indonesia lah, Thailand, Singapura. Kemudian tahun 1965, Malaysia menandatangani perjanjian sempadan dengan Thailand untuk mengenai masalah isu-isu keselamatan. Ada apa nak masuk bawa CA masuk ke negara kita kan, lari ke sana. Itu maknanya cabaran yang Malaysia hadapi lah. Malaysia kena buat molek lah ni, sebab boleh bala negara boleh pergi tau. Jadi benda tu dijalankan secara kukuh oleh negara Malaysia lah. Cabaran membangunkan ekonomi juga satu cabaran baru kepada negara kita selepas kita mencapai kemerdekaan lah. Pertama, cabaran utama Malaysia dalam ekonomi mewujudkan dominasi negara maju, tentukan harga komoditi biji timah, getah dan hasil minyak dan gas negara. Kena tentukan harga tadi. Kemudian yang kedua, Malaysia menjadi anggota pertubuhan antarabangsa seperti International Council ITC atau Majlis Timah Antarabangsa dan General Agreement on Traffic and Trade GATT atau perjanjian umum tarikh perdagangan. Yang ketiga, desakan Malaysia harga barangan dikawal disuarakan melalui organisasi ini membolehkan Malaysia memperolehi hasil daripada minyak gas. Ini atas desakan Malaysia lah. Keempatnya, Malaysia akhirnya tahun 4 menubuhkan Petronas untuk membangunkan sektor minyak dan gas negara lah. Jadi Petronas tu ditubuhkan oleh negara Malaysia sebagai menghadapi cabaran lah dalam pembangunan ekonomi supaya selaras maknanya mengawal lah, tidak negara asing, tidak kita pergi ke negara asing untuk meneroka minyak kita lantik sebuah badan negara kita sendiri iaitu Petronas untuk menguasai sektor minyak dan gas di negara kita lah. Itu cabaran yang dihadapi oleh negara kita Malaysia. Kesimpulan tajuk kita untuk tajuk 9.5 ni ialah yang pertamanya perkembangan pada peringkat antarabangsa dalam ekonomi, sosial dan politik menjadi cabaran utama Malaysia lah. Yang kedua, Malaysia hadapi cabaran tersebut melalui tindakan bijak, akhirnya membawa manfaat besar kepada negara kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu sanggup sanjungi kebijaksanaan pemimpin negara dalam usaha menguruskan cabaran luar agar kedaulatan negara terpelihara. Itu tiba kita kena bijak. Pemimpin negara kita pun kena bijak, rakyat pun kena bijak jugalah untuk menghadapi cabaran tersebut. Maka berakhirlah tajuk kita, tajuk 9.5. Jadi pelajar dengan molek gapo cikgu ayat ni, sebab tajuk ni pun tajuk penting juga berkaitan dengan negara kita. Soalan pun biasanya banyak soalan kebak. Boleh buat keluar dalam tajuk ni dah. Okey, sekian, terima kasih.